Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dikurniakan kesihatan yang baik walaupun hampir 2 tahun wabak COVID-19 melanda dunia. Sama-samalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabak ini terus lenyap di muka bumi. Insya-Allah, semoga Allah taala sentiasa memberi kebaikan dan kebahagiaan kepada kita semua. Baiklah, pada hari ini saya ingin berkongsi tentang bacaan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ialah surah yang diturunkan di Mekah. Diturunkan selepas surah Al-Mudassir. Surah ini mempunyai 7 ayat dan inilah surah pertama yang diturunkan lengkap keseluruhan ayat bagi sebuah surah dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Surah ini dinamakan Al-Fatihah, iaitu pembukaan, kerana ia dijadikan sebagai pembuka dan pembukaan Al-Quran. Surah ini juga dinamakan Ummul Kitab ataupun Ummul Quran kerana ia merupakan ibu atau induk kepada semua isi Al-Quran dan menjadi intisari dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Selain itu, surah Al-Fatihah juga dinamakan As-Sab'u Mathani, yang bermaksud 7 ayat berulang-ulang kerana ayat ini diulang-ulang bagi setiap solat. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang hebat dan terbaik dari 114 surah dalam Al-Quran. Surah ini mengandungi 139 huruf. Marilah sama-sama kita menghayati bacaan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, setelah selesai kita membaca, marilah sama-sama kita menghayati pengajaran dari yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Di sini saya dapat kongsikan 4 pengajaran yang boleh kita ambil daripada intisari surah Al-Fatihah yang telah kita baca tadi. Antaranya yang pertama, dalam surah ini mengandungi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan keagungannya. Oleh itu kita digalakkan untuk memulakan sesuatu pekerjaan, mulakanlah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang kedua, dalam surah Al-Fatihah menyatakan bahawa Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Oleh itu kita semua digalakkan supaya sentiasa berkasih sayang sesama makhluk dan sentiasa meraih sebanyak mana ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Selagi mana Allah memberi kehidupan kepada kita, rebutlah peluang untuk berbuat kebajikan. Seterusnya, pengajaran yang ketiga ialah terkandung di dalam surah Al-Fatihah ialah ikrar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermaksud hanya Allah yang wajib kita sembah dan kita tidak boleh menyekutukan Allah. Buktinya dengan kita menunaikan solat dan hanya memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran yang keempat pula terkandung di dalamnya doa diberikan hidayah dan doa supaya kita berada di jalan yang diredai. Untuk mencapainya, hendaklah sentiasa belajar ilmu agama dan bersahabatlah dengan sahabat-sahabat yang baik. InsyaAllah, kehidupan kita akan sentiasa dalam keredaan dan kerahmatan Allah Ta'ala. Hadirin sekalian, mengapa kita perlu mengamalkan pengajaran dari surah Al-Fatihah ini? Kita perlu mengamalkan pengajaran dari surah ini adalah untuk membuktikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya kita sentiasa berusaha untuk melipat gandakan amalan kita agar dapat membentuk akidah yang kukuh serta mengamalkan akhlak yang mulia dalam kehidupan seharian kita. Alhamdulillah, semoga kita beroleh manfaat dari perkongsian saya pada hari ini. Kesimpulannya, surah Al-Fatihah merupakan surah yang amat penting. Tambahan pula, surah ini mempunyai lebih dari satu nama yang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Akhir sekali, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah dan kefahaman dalam agama kepada kita semua. Sekian dulu pertemuan kita untuk kali ini. Saya mohon kemaafan dan saya sudahi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.